Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak tingkatan 4. Di sini Mak Liba akan jawab bab 4 konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita bahagian yang kedua. Di dalam bahagian kedua ini, seterusnya awak dapat untuk menerangkan latar belakang Perang Dunia Pertama. Seterusnya menerangkan pengakhiran Perang Dunia Pertama dan yang ketiga memerlihatkan kesan-kesan yang berlaku akibat Perang Dunia Pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada latar belakang Perang Dunia di segi pengenalan. Perang Dunia adalah secara rasanya muncul daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku dalam kalangan negara Eropah. Masyarakat Eropah ini bersaing dalam mendapatkan kuasa imperialisme untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Kita boleh lihat di bawah adalah garis masa berlakunya Perang Dunia. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga 1918. Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 hingga 1949. Kita lihat dulu pada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini terjadi akibat daripada 3 faktor. Iaitu yang pertama persaingan kuasa imperialisme, yang kedua pembentukan Pakatan Ketenteraan, yang ketiga adalah konflik rantau Balkan. Okey. Di dalam Perang Dunia Pertama ini terdapat pakatan-pakatan yang terhasil daripada kerjasama negara-negara yang terlibat. Okey, dua jenis pakatan. Yang pertama Pakatan Kuasa Tengah, yang ketiga adalah Pakatan Bertiga. Kuasa Tengah dianggotai oleh Jerman dan Austria-Hungaria. Kemudian Pakatan Jerman dan Austria-Hungaria ini disertai oleh Bulgaria dan Empayar Uthmaniyah. Manakala Pakatan Bertiga pula pada mulanya dianggotai oleh Britain, Perancis dan Rusia. Seterusnya disertai dan disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Okay, kita tengok pada perjalanan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini bermula pada tarikh 28 Julai 1914 apabila Austria-Hungaria dengan sokongan Jerman dia mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Okay, seterusnya pada 1 Ogos 1914 Jerman mengisytihar perang terhadap Rusia. Dan pada 4 Ogos 1914 pada 30 Julai 1914 Rusia bertindak memberi bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Di sini kita lihat Rusia dia menyokong Serbia yang diserang oleh Jerman. Bermula pada 1 Ogos 1914 Jerman mula mengisytihar perangnya terhadap Rusia. Pada 3 Ogos 1914 Jerman mengisytihar perang terhadap Perancis yang menyebelahi Rusia dan Jerman mencerobohi Belgium untuk menyerang Perancis. Pada 4 Ogos 1914 Britain mula menjentai Rusia dan Perancis bagi memerangi Jerman. Okey, seterusnya Oktober 1914 Uthmaniyah menyertai peperangan. Uthmaniyah memihak kepada kuasa tengah. Okey, awak boleh lihat tadi kuasa tengah dianggotai oleh siapa? Okey, 7 Mac yang ketujuh iaitu Mac 1915 Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Seterusnya April 1917 Amerika Syarikat adalah kuasa terakhir yang menyertai peperangan ini dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Kita lihat apakah pengakhirannya bagi Perang Dunia Pertama. Dengan pernyataan Amerika Syarikat dalam perang membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga. Ini menjadikan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar. Akhirnya Jerman dipaksa untuk melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata ini adalah untuk meletakkan senjata yang tidak lagi menjalankan peperangan. Okey, beberapa siri perjanjian dan persidangan diadakan bagi meneruskan sesi perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar. Antara siri-siri perjanjian dan persidangan yang kita boleh lihat adalah persidangan damai Paris dan perjanjian Versailles. Persidangan damai Paris ini diadakan pada 18 Januari 1919. Di sini antara syarat-syarat persidangan yang wujud adalah selepas persidangan ini melahirkan Deklarasi 14. Deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Prinsip utama dalam deklarasi ini adalah penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan sepadan-sepadan negara adalah berasaskan bangsa-bangsa. Manakala bagi perjanjian Versailles, perjanjian Versailles ini ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada 28 Jun 1919. Dalam perjanjian ini, pihak Jerman dikehendaki untuk bertanggungjawab terhadap segala kemusnahan yang berlaku semasa Perang Pertama.
Seterusnya, pihak Jerman juga diminta untuk membayar pampasan kepada Pakatan negara-negara di bawah Pakatan Bertiga. Dan yang ketiga, pihak Jerman dikehendaki untuk menghadkan saiz angkatan tentera. Dan yang keempat, pihak Jerman dikehendaki untuk menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. Daripada perjanjian Versailles ini, wujudnya juga penubuhan Liga Bangsa-Bangsa di mana Liga Bangsa-Bangsa ini wujud untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Kesan Perang Dunia Pertama kita boleh lihat pada 3 perkara. Perkara pertama, keruntuhan pemerintahan beraja. Perkara kedua, kemunculan negara baru. Dan perkara ketiga, kesan terhadap tanah Melayu. Keruntuhan pemerintahan beraja. Kesannya, peperangan ini menamatkan semua pemerintahan beraja pada negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama, iaitu Jerman, Austria-Hungaria, Rusia dan Empayar Uthmaniyah. Sehingga kini tiada lagi pemerintahan beraja yang wujud di negara-negara tersebut dan digantikan dengan republik dan pemerintahan jenis demokrasi. Okey, seterusnya, kemunculan negara-negara baru. Perpecahan daripada Austria-Hungaria melahirkan negara baru yang dipanggil Austria, Hungari, Czechoslovakia dan Yugoslavia. Perpecahan daripada Rusia melahirkan negara Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Manakala perpecahan daripada Empayar Uthmaniyah melahirkan negara Lebanon, Syria dan Iraq. Kesannya terhadap tanah Melayu adalah Raja-Raja Melayu diminta menandatangani perjanjian persyaratan penyokong British. Ini adalah bagi menyekat kemarahan rakyat-rakyat Melayu. Dan British juga mengadakan pelbagai undang-undang baru untuk menghadkan dan menyekat kemarahan rakyat Melayu. Kemakmuran ekonomi seterusnya dimanipulasi oleh British, di mana segala keuntungan dari hasil daripada biji timah dan getah digunakan oleh British untuk membiayai pihak British dalam memerangi Perang Dunia Pertama. Okey anak-anak, itu adalah berdasarkan daripada bab ini. Okey, di dalam bab ini apa yang penting adalah awak kena tahu apakah faktor Perang Dunia Pertama. Okey, seterusnya, siapakah yang terlibat dalam kuasa tengah Pakatan Bertiga, dan awak kena fahami perjalanan Perang Dunia Pertama itu daripada awal sehingga akhir. Kesannya, apakah kesan daripada Perang Dunia Pertama, dan juga awak kena kena tahu bagaimana akhirnya Perang Dunia Pertama ini berakhir. Okey, untuk tugasan pada minggu ini, Muadibah mahu awak buatkan satu video menerangkan apa yang awak faham tentang perjalanan Perang Dunia Pertama. Okay, video itu boleh di-send di dalam Google Classroom ataupun lebih mudah awak send saja kepada WhatsApp Muadibah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.